setiap dasar kerajaan lebih inklusif, bersasar dan menyeluruh, terutamanya melibatkan penyediaan bajet tahunan negara. Untuk makluman Yang Berhormat Port Dickson, peruntukan tambahan yang keseluruhannya berjumlah 50 juta ringgit ini akan dibiayai melalui penyesuaian semula keutamaan dengan menggunakan peruntukan di bawah sumber Kementerian Kewangan di bawah maksud B11, Perkhidmatan Am Perbendaharaan Aktiviti 21300. Jadi pemberian kemudahan projek khas yang akan disalurkan berdasarkan keperluan tunai agensi-agensi yang terlibat. Untuk maklumat Yang Berhormat Tumpat, teguran dalam laporan Ketua Audit Negara yang melibatkan kerugian dan pembaziran wang awam sebanyak 620 juta ringgit juga akan diteliti oleh kerajaan. Tindakan susulan akan diambil supaya sebarang kelemahan pentadbiran ditangani supaya tidak dapat berulang. Jadi pada masa yang sama, sebarang salah laku yang menyumbang kepada kerugian tersebut akan disiasat oleh agensi berkuasa yang berkenaan. Jadi komitmen kerajaan kepada ketulusan dan amalan baik pengurusan kewangan akan turut didokonglah melalui peruntukan tambahan 10 juta ringgit pada audit negara. Datuk Pengerusi Yang Berhormat Bagan ada di sini. Dia telah bangkitkan semula berhubung peruntukan yang disediakan untuk Sabah dan Sarawak dengan menekankan bahawa peratusan peruntukan yang disediakan kepada Sarawak telah menurun. Hakikatnya Yang Berhormat Bagan, kita telah berjanjikan peruntukan kepada Sarawak sebanyak 4.4 bilion ringgit dalam belanjawan 2019 Yang Berhormat Bagan. Tetapi seperti Yang Berhormat Bagan tahu, Sarawak pada masa itu hanya berbelanja 3 bilion ringgit, tak sampai pun 9% daripada jumlah perbelanjaan pembangunan kepada negeri. Jadi kita nak bandingkan, sebenarnya kerajaan telah menyediakan peruntukan pembangunan kepada Sarawak sebanyak 4.5 bilion ringgit, iaitu 10% daripada jumlah DE ke negeri bagi tahun 2021, dan juga mengambil kira tambahan yang diumumkan semasa penggulungan, kita memecah 4.8 bilion ringgit atau 10% untuk tahun 2022. Sabah pula menerima peruntukan pembangunan melebihi 5 bilion ringgit bagi 2021 dan 2022. Di samping itu, Sarawak dan Sabah masing-masing telah menerima lebih 1.5 bilion ringgit pada tahun 2021 dalam bentuk bantuan tunai prihatin serta geran khas prihatin. Yang sangat ketara membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan adalah penyelesaian komersial yang dicapai di antara Petronas dan Kerajaan Negeri Sarawak yang melibatkan bayaran hampir 3 bilion ringgit tambahan pada tahun 2020 dalam bentuk hasil cukai jualan negeri bagi menyokong pembangunan di Sarawak. Pendekatan penyelesaian komersial juga telah dipersetujui untuk Sabah, dan Kerajaan Negeri Sabah telah menerima cukai jualan negeri 5% melebihi 1 bilion ringgit tahun ini. Jadi dengan itu jelas Sabah dan Sarawak meraih lebih manfaat di bawah kerajaan daripada apa yang dijanjikan. Jadi perkara ini telah diperkukuhkan lagi dengan pengumuman 500 juta ringgit tambahan semasa kita menggulung peringkat dasar tadi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin bertanya, sama ada peruntukan untuk pembangunan itu juga termasuk peruntukan yang diberikan secara pinjaman. Sebagai contoh, di Sabah peruntukan untuk menaik taraf pelabuhan Sepanggar 2 lebih bilion, yaitu dalam bentuk pinjaman. Jadi kalau dalam bentuk pinjaman, adakah itu dikira sebagai peruntukan pembangunan ataupun tidak? Sebab kerajaan negeri kena bayar balik. Tahu macam mana? Terima kasih. Yang Menteri, boleh tanya? Okey. Ya, silakan. Yang tadi yang mengatakan peruntukan tambahan yang diumumkan semasa menggulung itu 500 juta ringgit Malaysia untuk Sabah dan Sarawak, kan? Adakah ia diagihkan 250 per negeri, dan apakah jenis program atau projek yang akan dilangsung? Ya. Terima kasih. Kita bahagikan sama 250 kepada Sabah dan juga 250 juta ringgit kepada Sarawak. Kita telah memberi perincian dalam perundingan dasar. Tetapi mungkin saya boleh jawab dulu soalan yang sebelum ini. Daripada Yang Berhormat Tuaran tadi. Peruntukan pembangunan tersebut Yang Berhormat termasuk juga pinjaman, Yang Berhormat. Yang daripada segi the breakdown ataupun pecahan tadi, kita ada pinjaman yang mikro kepada Sabah dan Sarawak yang kadar faedahnya 0%, dan juga ada juga untuk projek-projek kecil untuk di Sabah dan Sarawak. Dan silakan Yang Berhormat. Kalau boleh saya ingin tambah soalan. Ya, penampang. Oh, sorry. Tuan. Boleh saya tambah dulu ya. Okey. Daripada 5 bilion itu, berapakah yang dalam bentuk pinjaman dan berapa dari segi grant, grant? Daripada segi, okey.
Sila penampang. Yang Berhormat Terima Penampang. kasih Datuk Speaker, Datuk Menteri. Berkaitan dengan isu peruntukan ini, bolehkah minta penjelasan daripada Menteri dengan sumbangan semua ini kan? Berapa banyakkah kutipan hasil yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan daripada Sabah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Penampang. Saya tidak ada data itu di tangan saya, tapi saya akan jawablah secara bertulis Yang Berhormat. Akan dijawab secara bertulis kan? Ya, kepada Okey, Yang terima Berhormat. kasih. Terima kasih. Yang juga pecahan tu mungkin saya boleh jawab lagi, bagi saya 5-10 minit saya mencari data dalam iPad saya. Ada mengenai bantuan tunai langsung ni, Yang Berhormat Kubang Pasu tadi telah bertanya berhubung dengan peruntukan subsidi dan bantuan tunai yang dikurangkan. Sama ada kerajaan akan mengurangkan subsidi dan bantuan kepada rakyat. Ingin saya tekankan bahawa kita komited untuk membantu golongan yang memerlukan dan tiada perancangan untuk tahun 2020 untuk mengurangkan bantuan kepada golongan rentan tahun 2022, maaf saya. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi separuh tahun kedua 2021, sebanyak 10 bilion ringgit bantuan tunai disediakan, termasuk bayaran RM500 GKP dan geran khas prihatin dan juga bantuan BKC, bantuan khas COVID-19. Dan minggu ini saja ya, sebanyak 8.8 bilion ringgit telah disalurkan dari Julai hingga November tahun ini, dan baki 1.2 bilion ringgit lagi BKC akan disalurkan pada Disember. Bagi tahun 2022, kerajaan telah meningkatkan lagi bantuan tunai B40, tetapi peruntukan 8.2 bilion ringgit bantuan keluarga Malaysia telah disediakan di bawah KWC lah, Kumpulan Wang COVID-19, dan bukan di bawah butiran subsidi dan bantuan tunai. Okey, nak jawab dari YB Tuaran, pecahan perbelanjaan pembangunan Sabah, Yang Berhormat Tuaran, pinjamannya 560 juta dan langsung ialah 4.6 bilion ringgit. Penampang bagi saya masa dulu. Bagi memastikan tiada yang tercicir, sukacita saya umumkan bahawa penerima, ini pengumuman baru, sukacita saya umumkan bahawa penerima GKP, geran khas prihatin yang tak diluluskan permohonannya kerana bantuan prihatin rakyat ataupun bantuan khas COVID, mereka akan dipertimbangkan untuk bantuan keluarga Malaysia secara automatik tanpa perlu membuat permohonan. Kalau sebelum itu mereka tidak dapat kerana mereka telah mendapat bantuan prihatin rakyat. Ini komen-komen daripada Yang Berhormat di sini telah meminta kita memperhalusinya. Di samping itu, data daripada 9 agensi kerajaan yang lain juga merangkumi data e-Kasih, bantuan JKM, penghuni perumahan awam atau projek perumahan rakyat di bawah DBKL, KPKT, orang asli Jakwa, gelandangan berdaftar dengan KPWKM dan DBKL, ibu tunggal yang berdaftar dengan KPWKM, penerima skim insurans Perkeso dan penerima zakat atau Baitumal di Lembah Kelang juga akan dimasukkan ke dalam data permohonan BKM bagi mengurangkan exclusion error. Ini cadangan-cadangan juga kita terima daripada Yang Berhormat semua pada perbahasan sebelum ini juga. Bagi permohonan baru dan kemaskini BKM pula, tempoh pendaftaran ini akan dibuka mulai 1 Januari dan sampai 31 Januari tahun depan. Ini bagi memastikan mereka yang layak dan tiada dalam bekalan data kerajaan masih diberi peluang lagi lah untuk memohon. Cukai makmur, banyak cakap mengenai cukai makmur ini Datuk Pengerusi. Izinkan saya memberi sedikit pencerahan berhubung pertanyaan Yang Berhormat Alor Gajah ada di sini, saya jawab dulu. Yang Berhormat Alor Gajah tentang maksud buntiran 020200, cukai di bawah B10. Untuk maklumat Yang Berhormat, butiran ini sebenarnya merujuk kepada perbelanjaan pembendaraan sebagai sebuah kementerian, iaitu operasi bahagian-bahagian kementerian kewangan dan agensinya lah, seperti LHDN, Jabatan Kastam yang merangkumi bayaran emolumen, kos sewa dan sebagainya. Maka soalannya dia tidak merujuk kepada butiran ini. Namun saya akan jawab. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, 113 syarikat yang mencapai tahap pendapatan sebelum cukai melebihi 100 juta ringgit sepanjang 2 tahun kewangan yang lalu, kebanyakannya adalah syarikat yang berkecimpung dalam industri perbankan, perladangan sawit dan sarung getah. Ini industri yang utamalah yang kena ni. Dan izinkan saya untuk menekankan bahawa cukai makmur akan dikenakan secara one-off saja di peringkat syarikat dan bukan di peringkat pengeluaran akhir ataupun barangan siap.
Jadi pendapatan bercukai yang dikenakan adalah setelah mengambil kira semua insentif percukaian yang diberikan. Ini bermakna setelah pendapatan syarikat ditolak insentif cukai tersebut, barulah pendapatan yang melebihi 100 juta ringgit setahun ini akan tertakluk kepada cukai makmur pada kadar 33%. Jadi the marginal increase dengan izin ialah 9% lah. Dengan izin YB Menteri, cuba saya nak mencadangkan kalau kita lihat ramai ada syarikat-syarikat yang bertaraf perintis atau pioneer status dengan izin yang telah menggunakan hasil dari negara ini untuk menambah nilai dan mereka dilepaskan cukai selama 12 tahun. Pulangan daripada pelaburan itu tidak mendatangkan faedah yang tinggi. Contohnya kalau disebutkan tadi liners, 12 tahun tax exemption dan mereka ni mendapat lebih daripada 100 juta. Jadi saranan saya untuk menambahkan tadi, syarikat-syarikat ini disemak semula. Nak tambahkan lagi? Kita impose. Kalau kita nak laksanakan, kita rangkumkan mereka dalam kelompok yang 113 ini. Terima kasih. Ya. Okey, yang Muhammad Alur Gajah, betul yang apa yang Muhammad Alur Gajah kata tadi. Sekiranya syarikat ni dia menikmati insentif cukai sebagai contoh taraf perintis dengan pengecualian cukai pendapatan sepenuhnya, maka cukai makmur tersebut tidak akan dikenakanlah kepada syarikat tersebut. Tapi cadangan yang berhormat supaya kita kenakan. Ya. Kerana ini akan ada impact lah kepada pelaburan kita. Hasil daripada cukai makmur ni akan dibelanja sebenarnya hanya untuk menyokong inisiatif kerajaan dalam memperkukuhkan kedudukan kesihatan awam negara dan memelihara kesejahteraan rakyat, terutamanya bagi mereka yang amat terjejas lah bagi pandemik COVID-19. Bukannya semua yang taraf perintis tu, yang strategic sector yang dinampakkan tidak menguntungkan kerajaan. Okay. Mengambil peluang dengan orang kata tu dengan kerakusan untuk membuat keuntungan tanpa mengambil kira contohnya efek kepada negara kita sendiri. Jadi contohnya kalau syarikat seperti yang disebutkan tadi tidak membawa pelaburan asing seperti yang diunjurkan ataupun tidak memberi peluang pekerjaan yang lebih, some form of penalty dengan izin must be imposed to review balik dia punya tax incentive. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kita akan memperhalusi cadangan tadi. Ada impak positif dan negatif. Kita akan adakan sesi libat urus juga dengan mereka semua. Ada satu lagi soalan yang dibangkitkan oleh YB Menteri. Labuan. Labuan, silakan. Okay, terima kasih. Saya memang cuba nak dapat slot tadi tapi tak dapat. Jadi saya ada 3 isu yang berkaitan dengan Labuan Financial Services Authority. Sekejap je. Berdasarkan laporan tahun 2019 dan 2020 serta statistik bulanan yang dikeluarkan oleh Labuan FSA, semenjak MOF memperkenalkan sistem percukaian baru di Labuan, lebih 2,000 syarikat yang berdaftar di bawah Labuan FSA telah tutup atau berpindah ke pusat kawasan pesisir pantai lain. Pada masa yang sama juga, purata bulanan pendaftaran syarikat yang baru adalah lebih rendah dari purata bulanan syarikat yang tutup. Ini menyebabkan penurunan pendapatan ketara kepada syarikat-syarikat perkhidmatan seperti Trust Company dan juga LFSA sendiri. Tiada pertumbuhan perniagaan sektor perkhidmatan kewangan, malah pertumbuhan negatif semenjak tahun 2019. Soalan saya, adakah dasar percukaian baru yang diperkenalkan pada tahun 2019 di Labuan IBFC berjaya menambah hasil cukai atau sebaliknya? Apakah kesan penurunan jumlah syarikat ini kepada pendapatan Labuan FSA? Kalau tak dapat jawapan sekarang, boleh bagi bertulis. Isu kedua, terdapat lebih daripada 61 bank berlesen di Labuan IBFC serta lebih kurang 20 bank komersial beroperasi di Labuan. Walau bagaimanapun, kebanyakan bank-bank ini tidak menyokong aspirasi Labuan FSA untuk membangunkan perkhidmatan kewangan digital financial services di wilayah Persekutuan Labuan seperti digital banking, cryptocurrency broking, kredit token dan sebagainya. Ini menimbulkan banyak masalah kepada pemegang lesen DFS yang dikeluarkan oleh LFSA. Alasan yang diberikan oleh bank-bank adalah jenis perniagaan sedemikian adalah berisiko tinggi. Mohon MOF membuat satu garis panduan untuk bank-bank di Labuan agar dapat memberi perkhidmatan bank kepada syarikat-syarikat yang menjalankan perkhidmatan kewangan digital yang berlesen di bawah LFSA. YB Menteri, dengan izin, the Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD) have reached an agreement for global minimum tax to resolve international taxation of digital economy.
certain multinational enterprises will be subject to a minimum of 15% tax rate effective from 2023. 136 countries have agreed with this. What is Malaysia's stand on the matter, and how will this affect Labuan as an international financial center? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya bagi saya 5 minit, saya jawab ada isu KDNK dan Ya, hasil. saya mohon jawapan kalau boleh hari ini, kalau tak boleh secara bertulis lah. Okeylah, saya jawab dulu yang soalan pertama tu. Soalan pertama tu saya boleh jawab. Pada masa ini, kesan kepada industri Labuan BFC tadi masih belum dapat dipastikan, memandangkan entiti Labuan adalah tertakluk kepada pencukaian tahun yang sebelumnya dengan izin preceding year. Ini bermakna kesan kepada entiti Labuan ini dapat dipastikan selepas entiti Labuan tersebut mengemukakan borang rentang kepada cukai kepada LHDN. Jadi langkah ini diambil supaya Malaysia mematuhilah piawaian cukai antarabangsa dan bukan semata-mata untuk menambahkan hasil kerajaan. Tapi kita akan memberi juga jawapan yang lebih detail lah dengan secara bertulis Yang Berhormat. Ada ujuran KDNK dan hasil tinggi, ramai Yang Berhormat telah membangkitkan, terutamanya sekali lagi Yang Berhormat Port Dickson. Jadi ingin saya jawab mengenai unjuran hasil dan KDNK bagi tahun 2022 yang ada mengatakan dilihat tinggi. Sebagai konteks, ekonomi negara dijangka berkembang antara 3 hingga 4% pada tahun ini. Meskipun berdepan cabaran, terutamanya sepanjang suku ketiga 2021, pelbagai indikator ekonomi utama menunjukkan momentum pemulihan yang kukuh, terutamanya apabila negara memasuki suku keempat dan menuju ke tahun depanlah. Ini termasuk penambahbaikan dalam pasaran buruh dengan kadar pengangguran sekira sekarang 4.5% pada bulan September, serta lonjakan 24.7% dalam ekspor dan juga peningkatan 11.6% dalam nilai jualan sektor pembuatan pada bulan yang sama. Tambahan pula kita menyaksikan peningkatan pada kedua-kedua indeks keyakinan perniagaan dan pengguna, ini yang dipantau oleh MIAR. Oleh itu, walaupun KDNK kita menguncup sebanyak 4.5% pada suku ketiga, namun bagi 9 bulan tahun pertama ini, pertumbuhan KDNK ini masih lagi positif sebanyak 3%, berbanding dengan penguncupan sebanyak 6.4% pada tempoh yang sama tahun lepas. Dan seperti semua tahu, suku ketiga tu ekonomi kita belum lagi dibuka. Dan keyakinan terhadap pertumbuhan ekonomi negara untuk kekal di landasan ke arah pemulihan juga selari dengan IMF dan juga World Bank, dan menganggarkan KDNK pada tahun ini lebih kurang 3.3 dan 3.5% lah. Jadi sehubungan itu, unjuran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang teruskan. no, ada. Tak ada. Teruskan. Okay. Ujuran pertumbuhan ekonomi pada 2022 ni kita jangkakan 5.5 hingga 6.5 pada tahun 6.5% pada tahun 2022. Jadi dari segi hasil pula, faktor peningkatan adalah berdasarkan prestasi cukai langsung yang dijangka lebih memberangsangkan kerana KDNK pada kadar 5.5% hingga 6.5% berbanding dengan tahun ini, dan prospek pendapatan korporat yang lebih baik disokong oleh pemulihan dan pembukaan ekonomi bermula pada suku ini, suku keempat, jangkaan peningkatan nilai dan jumlah transaksi daripada segmen hartanah, dan juga jangkaan kadar pengangguran kita lebih rendah pada tahun depan kepada 4%, dan penambahbaikan pentadbiran hasil dengan mempermudahkan prosedur cukai dan mengurangkan birokrasi. Mengenai prestasi cukai yang tidak langsung akan disokong oleh jangkaan penggunaan swasta ataupun dengan izin private consumption yang lebih tinggi, jangkaan harga komoditi ini kekal tinggi, jangkaan pengeluaran dan jualan kenderaan bermotor yang lebih tinggi, ini laporan MAA, dan juga jangkaan aktiviti perdagangan antarabangsa yang lebih baik. Jadi selain itu, hasil cukai langsung dan tidak langsung akan dilengkapi oleh jangkaan dividen lah daripada Petronas dividen sebanyak 25 bilion ringgit, Bank Negara dan juga Khazanah. Untuk makluman Yang Berhormat Port Dickson juga, berdasarkan pelan semasa, unjuran hasil 2022 telah dibuat dengan andaian tiada jualan aset kerajaan dan atau saham yang dibuat. Unjuran jumlah faedah dan pulangan pelaburan pula yang termasuk terimaan premium daripada aktiviti terbitan sekuriti kerajaan adalah berjumlah sekitar 8.3 bilion ringgit. Jadi di samping itu, kerajaan juga amat peka dan proaktif dalam memastikan hasil yang mampan bagi tempoh pendek dan panjang. Kita juga mengumumkan peningkatan hasil
melalui langkah cukai 2022, cukai langsung, pengenalan nombor pengenalan cukai atau TIN, ni yang Berhormat Bagan tahulah, TIN bagi memperluaskan asas cukai pendapatan, mengenakan cukai pendapatan ke atas pendapatan yang terbit dari sumber luar negara dan juga perkenakan cukai makmur tadi. Yang Berhormat, Kumpulan Wang Amanah Negara ada yang tadi Yang Berhormat. Yes. Tentang pengenalan nombor cukai, adakah nombor cukai dikenalkan kepada orang-orang yang tidak membayar? Saya telah tanya tadi dalam perbahasan saya. Okey, Dan sorry. juga mengenai langkah menyenarai hitamkan yang tidak membayar. Kenapa Yang Berhormat Pekan diberi layanan istimewa? Yang Berhormat Bagan. Kan, Pekan. Bagan selalu bayar cukai. Kita bayar cukai. Yang Berhormat Pekan, saya tanya. Kenapa diberi layanan istimewa sampai boleh ke Singapura? Kenapa tidak disenarai hitamkan? Baik, Dudung, terima kasih. Dudung. Terima kasih. Saya teruskanlah. Sebenarnya yang soalan tadi Yang Berhormat Jelutong, YB Jelutong, semua yang berumur 18 tahun ke atas akan diberi nombor tukai secara automatik bermula tahun 2022, termasuk mereka yang tidak membayar cukai lah. That is the TIN. Sebenarnya cadangan itu datang daripada kerajaan sebelum ini. Kalau kita lihat, ada satu soalan juga mengenai kumpulan wang amanah negara tadi. Kita nak menegaskan bahawa tiada pindaan yang Berhormat tidak jawab soalan saya. Kenapa Yang Berhormat Pekan diberi layanan istimewa? Kenapa beliau dibenarkan untuk luar negara? Kerja mahkamah. keputusan mahkamah. Bukan isu mahkamah, fahamlah. Kita disenarai hitamkan kalau tidak membayar cukai. Soalan saya, kenapa beliau diberi layanan istimewa? Itu soalan saya. Kenapa tidak disenarai hitamkan? 1.75 bilion belum dibayar lagi. Wabi boleh jawab dan boleh tak jawab. Baik. Okey, terima kasih. Lah, tak payah Terima jawab. kasih Yang Berhormat Jelutong. Saya Yang jawab. Berhormat Jelutong tahu jawapannya. Ini keputusan mahkamah, bukan ni. Bukan keputusan mahkamah, Yang Berhormat. Yang Berhormat tahu bahawa kalau tidak membayar cukai, beliau akan secara automatik disenarai hitamkan. Banyak daripada rakan-rakan saya yang merupakan peguam pernah disenarai hitamkan di lapangan terbang antarabangsa ataupun di mana-mana tempat untuk keluar negara. Kenapa tidak Yang Berhormat Pekan disenarai hitamkan? Isu itu isu mahkamah bicara lain. Tapi bila Isu tidak membayar, mahkamah yang putuskan Yang Berhormat, boleh keluar. Yang bukan. Yang Dengar dulu Menteri. soalan saya. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, pasport pekan, mahkamah pegang macam mana? Kenapa Baling jawab? Yang Berhormat kan? Baling Pasport Menteri dia Kewangan. dipegang oleh mahkamah. Apa ni, Menteri? Lagi satu, cara kaedah yang dibawa oleh pihak Menteri. LHDN masih boleh dicabar. Tolonglah, jangan bagi Baling Jadi jawab. Dia saya tak tahu ini apa-apa pandangan pun. Saya Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Menteri, Saya nak teruskan. serahkan tugas kepada Baling untuk jawab. Yang Berhormat Menteri setuju Sungguh tak? Saya tak mau melayan perbahasan ini, saya minta Menteri teruskan. Yang Berhormat Jelutong, saya nak teruskan No, mengenai Yang barangan Berhormat, petroleum tahukah kepada bahawa negeri saya Sabah dan Sarawak. tanya soal ini bagi pembayar cukai. Semua pembayar cukai tanya kenapa kalau kita tahu semua pembayar cukai akan disenarai hitamkan secara automatik oleh LHDN. Kenapa Pekan diberi layanan istimewa? Bagilah peluang Menteri. Banyak lagi isu nak jawab. Teruskan Menteri Kewangan. Jelutong nak berehat di luar sekejap tu. Okey. Bagi dia keluar. Boleh saya teruskan? Jawab bertulis nanti. Teruskan. Apa ni pengurusi? Menteri boleh jawab dengan tak jawab. Saya dah sebut tadi, Yang Berhormat, Pekan mendapat keputusannya daripada mahkamah, ya. Dan dengan itu pihak LHDN yang tidak dapatlah senarai hitamkan beliau pada masa ini. Ya. Kan mengembalikan pasport adalah perkara lain. Senarai hitamkan Jelutong, seseorang yang Kami tidak bayar tunggu jawapan lagi. isu lain. Itu Banyak jawapannya. lagi belum jawab. Dah jawapan dah. Jelutong sila duduk, Jelutong. Adakah Yang Berhormat Menteri takut nak jawab sebab Jelutong, itu dah. Jawab dah. Buat Dah. Pekan ada membuat Itu sesuatu soalan rancangan popular dengan dia. bera. Okeylah. Saya tanya, saya berhak untuk tanya perkara ini. Jelutong, sila duduk, Yang Jelutong. Berhormat Pengurusi, saya minta Pengurusi,
Semua rakyat Malaysia yang tak bayar cukai akan disenarai hitamkan. Kenapa pekan diberi layanan istimewa? Itu soalan saya. Saya dah jawab tadi, Yang Berhormat Julutong. Kalau Yang Berhormat Julutong memberi sedikit perhatian kepada jawapan saya. Yang Mak Menteri, tolong jangan buang masa layan Yang Mak. Kita ada banyak soalan kami tak jawab lagi ni. Tolong Yang Mak. Sudahlah, Baling kenapa nak menyebut? Bukan Menteri Kewangan pun. Saya bagi amaran kepada Julutong. Bangun tanpa ada, saya minta Julutong untuk tidak bercakap lagi. Kalau tak, I ask you to rest aside. Speaker, semua salah Julutong. Saya nak minta penjelasan. Julutong boleh berehat lah. Berehat Menteri dah Julutong. jawab. Baik, terima kasih. Yang Datuk Pengerusi boleh saya teruskan? Teruskan. Okey, yang ini mengenai pembayaran pemansuhan duty import dan excise atas barangan petroleum kepada negeri Sabah dan Sarawak. Ini Yang Berhormat Kota Kinabalu. Speaker, Pimpinan Pengerusi, saya minta perkara itu dijelaskan. Saya dah cakap tadi, minta bentara minta keluar dalam 20 minit keluar. 20 minit keluar. Saya dah cakap dah. Keputusan saya mutamat. Minta keluar. Saya minta bentara minta 20 minit. Daripada 5.43 sampai 5 minit. 20 minit keluar sekejap. Saya Julutong, sila keluar 20 minit. Bentara, sila assist gangguan. Saya minta maaf. Terima kasih Julutong. Tuan Speaker. Terima kasih Jelutong, lain kali buat lagi. Tuan Speaker. Janganlah ugut orang untuk halau. Dia ganti tempat Jelutong. Jelutong dulu lagi teruk. Baling standing order dan sebagainya. Kan dia ganti tempat Jelutong. Sebab tu saya suruh dia Janganlah rest duk tu. main ugut begitu. Nak halau-halau itu kuasa. Janganlah guna. Tak apa, sebab Kami orang lama ni tengok dulu debat Beli parlimen buku dia okey hebat. lagi. Dia beli mikrofon Sekarang lagi ni hebat. sikit-sikit ugut. Sikit-sikit ugut. Apa ni? Kota Raja, Peraturan Mesyuarat 37(1)B bukan. Tak. Betul. Dah banyak kali celahan kena dapat 37(1) kena minta. Sila teruskan. Terima kasih. Ini Speaker, 7 minit waktu Menteri dah terbiar. Tambah lagi masa. boleh saya jawab? Paling jangan. Kan Speaker, Pengerusi, Jelutong sudah dikeluarkan, tapi Tanjung Mali masih nak tahu apa jawapan. Sudah beri jawapannya tadi. Saya dah beri jawapannya. Ini keputusan mahkamah. Kalau mahkamah dah beri keputusan, Saya kita rasa tidak boleh disenarai hitamkan. Menteri Kalau- salah faham apa yang ditanya oleh Saya Jelutong. nak teruskanlah. Ya. Jelutong tak Mohon maaf, tanya ada tentang banyak soalan mahkamah. lain yang perlu Jelutong saya tanya jawab. Menteri tak tentang nak kenapa faham. LHDN Yang Berhormat tidak Kota senarai Kinabalu hitamkan. ada membangkitkan isu jumlah Ini bayaran dibawa ke pemansuhan Kementerian duty Kewangan. import, dan excise atas barangan petroleum kepada negeri Sabah dan Sarawak yang tidak disemak semula sejak tahun 1999. Untuk makluman Yang Berhormat, bayaran ini iaitu sebanyak 120 juta ringgit masing-masing kepada Sabah dan Sarawak seperti yang disediakan di bawah B11 merupakan pemberian Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan negeri ekoran pemansuhan duty import dan duty excise ke atas produk petroleum. Pemansuhan ini tertimbul ekoran berkuasanya perjanjian AFTA bermula jatuh Januari 2020, maka perlu ditekankan bahawa dengan pemansuhan bayaran ini, Kerajaan Persekutuan tidak lagi menerima sebarang hasil berkaitan perkara ini. Dengan itu, Kerajaan Persekutuan menanggung sebanyak 240 juta ringgit setahun kepada negeri Sabah dan Sarawak melalui pembayaran daripada hasil dan sumber lain, iaitu termasuk daripada negeri lainlah. Namun begitu, Kerajaan Persekutuan kini terbuka dan seperti yang disebut semasa penggulungan dasar tempoh hari, bersedia untuk merunding dan meningkatkan pemberian persekutuan kepada Sabah dan Sarawak di bawah pemberian khas perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Okey, terima Terima kasih Datuk Speaker, Datuk Menteri. Formulanya penting. Bagaimanakah kerajaan pusat dapat identify berapa amount yang payable dalam special grant to Sabah under Article 112D. Tetapi Datuk Menteri, saya juga ingin tanya, adakah jawapan kepada soalan Sepanggar tadi berkenaan dengan rundingan khas Janawi bawah? Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya akan pergi ke sana sekejap lagi. Menteri, masa dah tamat, perlu berapa minit lagi? Bagi saya lagi 5 minit boleh? Baik, selesai 5 minit.
Teruskan Menteri. Teruskan dulu ya. Sampai pukul 4. Ini Datuk Pengerusi, ini mengenai pemberian penyelenggaraan cerun Jalan Raya Negeri. Yang berhormat Tuaran telah ada membangkitkan tadi berhubung. Yes, itu satu tentang doa. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri kalau saya tak dengar, tak silap dengar itu defisit bajet ialah 6.5%. Tahun ini. Tahun inilah. Tahun depan ialah 6%. 6%. Itu memandangkan bahawa telah diturunkan. Dan tadi telah banyak ahli parlimen telah sebut tentang tambahan peruntukan untuk Sabah dan Sarawak. Sekiranya itu yang saya telah cadangkan sebelum ini, iaitu 500 juta untuk Sabah, 500 juta untuk Sarawak, 500 juta untuk kaum bumi dan 500 juta untuk bukan bumi. Ia hanya tambah kira-kira 0.1%. Bolehkah ini dipertimbangkan supaya kita dapat membantu mereka yang ketinggalan dan juga mereka yang menghadapi masalah. Dan pada masa yang sama juga bertindak adil dalam belanjawan kepada semua rakyat Malaysia supaya kita boleh menjaga semua tanpa kira kaum, agama dan latar belakang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Seperti yang disebut tadi oleh Yang Berhormat Bagan, sebenarnya cadangan yang telah dibangkitkan yang kita dapat tingkatkan sebanyak 500 juta ringgit itu datang daripada pihak Yang Berhormat Bagan, rakan-rakan Yang Berhormat yang lain. Tetapi buat masa ini kita rasa mencukupi buat masa ini. Tetapi kalau perlu dinaikkan, kita akan berbincang dan memperhalusi dan akan mempertimbangkan permohonan dan cadangan Yang Berhormat Bagan. Terima kasih. Tumpak minta laluan, tumpak. Tumpak, silakan. Ya, saya tadi minta laluan untuk saya bertanyakan Bagan tadi, masa ucapan Bagan tadi yang memohon ataupun mencadangkan supaya ditingkatkan peruntukan 500 juta untuk Bumi Putera, 500 juta untuk non bumi. Persoalan saya sebelum dipertimbangkan oleh kerajaan, apakah asas perkiraan yang dibuat oleh Bagan? 500 juta untuk Bumi Putera, berapa ramai Bumi Putera yang ada? 500 juta untuk bukan non Bumi Putera, berapa ramai non Bumi Putera yang ada? Berapa ramai Bumi Putera yang miskin? Berapa ramai non Bumi Putera yang miskin? Supaya ia benar-benar memberi keadilan, bukan A campur B dibahagikan dengan 2 untuk menunjukkan keadilan. Itu persoalan saya dan saya mohon penjelasan daripada kementerian. Ya, saya tidak ada halangan sekiranya tambah kepada bumi 1 bilion, tambah kepada bukan bumi 500 juta. Tak ada masalah. No, yang penting ialah kita tidak menentang apa yang diperuntukkan kepada kaum bumi. Saya pun tidak ada masalah dari segi peruntukan tambahan kepada mana-mana kaum. Bukan itu maksud saya. Tapi setiap cadangan mesti berasaskan kepada perkiraan. Mesti berasaskan kepada perkiraan, tidak semata-mata sebut untuk memainkan sentimen perkauman. Tak jadi masalah. Terima kasih. Menteri minta laluan. Menteri, Padang Serai. Saya juga seperti Bagan menyokong tambahan kepada mana-mana kaum. Cuma ia mesti berasaskan kepada perkiraan. Tidak semata-mata main sentimen perkauman untuk cuba bangkitkan Masa habis. perkauman dan sebagainya. Menteri minta laluan Padang Serai. Saya nak jawab Yang Berhormat Penampang tadi mengenai formula. Betul saya bagi kepada Yang Berhormat Padang Serai. Merujuk pada soalan Penampang tadi mengenai formula untuk seksyen yang 112D, mengikut perlembagaan yang adalah berdasarkan bila duit nak cukup, bila kita bagi duit kepada Kelantan, negeri miskin, dia beli Mercedes. Bila rakyat nak dapat? Okey, Yang Berhormat Penampang, sorry. Banyak yang mengganggu. Keperluan kerajaan bagi menyediakan perkhidmatan kepada rakyat dan pada masa sama mengambil kira kemampuan kewangan. Jadi kita akan usahakan ni Yang Berhormat, kita akan berunding dengan kerajaan negeri Sabah dan negeri Sarawak seperti yang kita telah memberi jaminan pada hari ini dan juga semasa dasar pengulangan. Kita akan beri update lah kepada Yang Berhormat semua mengenai perbincangan kita dengan kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Yang Berhormat. Rundingan terus, jana wibawa. Saya belum habis jawab yang lain dulu. Jangan bawa lagi soalan you yang lambat. Banyak lagi yang tanya dulu sebelum ini. Menteri kalau tak sempat boleh buat jawapan bertulis. Pun belum dijawab lagi. Ya. Banyak soalan. Ada Wan tak dituntut pun ada soalan tadi. Ni Yang Berhormat Tebrau saya nampak ada di sini. Bagi sampai pukul 4 lah Pengerusi. Yang Berhormat Tebrau telah bertanyakan tentang pengurusan wang tak dituntut ni, WTD. Untuk makluman, sehingga 31 Oktober 2021 terdapat 12.8 bilion ringgit jumlah serahan diterima dan 2.6 bilion ringgit jumlah bayaran balik serta 2.4 bilion ringgit jumlah dikredit sebagai hasil.
Jadi memanggil memastikan orang ramai mendapat maklumat mengenai baki wang tak dituntut. Pelaksanaan semakan WTD ini secara dalam talian melalui e-Gumis telah dimula dilaksanakan pada 1 Januari. Setakat 31 Oktober, seramai 3.1 juta orang telah mendaftar dan 11.6 juta orang telah melawat sistem ini. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Soalan Menteri. terakhir. Terima kasih Yang Ketua. Saya cuma tanya tentang tentera saja. Elon Pingat Jasa Malaysia. Saya ingin bertanya bahawa Elon Pingat Jasa Malaysia masih belum dipenuhi untuk tahun ini. Dan ini melibatkan 121,816 veteran dan hak mereka diabaikan begitu saja. Saya mohon penjelasan daripada pihak Kementerian Kewangan mengenai isu ini. Pemberian Elon ini hanya melibatkan kos 61 juta sahaja dan ini adalah untuk menghargai jasa veteran dan yang berkorban nyawa untuk negara. Dan juga semasa YB Kota Raja menjadi Menteri Pertahanan dan Yang Berhormat Bagan menjadi Menteri Kewangan, dapat. Tapi sekarang tak dapat, saya heran. Mohon jawab, Menteri. Terima kasih. Ini tak ada dalam butiran di Kementerian Kewangan. Kita akan berbincang dengan Kementerian Pertahanan. Itu sajalah daripada saya pada petang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri tentang Baupaya. Terima kasih Menteri Kewangan di atas jawapan itu. Masalah sekarang Kepala Bekalan B10, B11 dan B12 dan Kepala Pembangunan B10 dan P70 di bawah sejumlah wang ringgit Malaysia 15 bilion 946 juta 434,600 untuk Kepala B10, B11 dan B12. Anggaran perbelanjaan mengurus 2022, jadi sebahagian daripada jadual telah disetujukan. Ahli ini bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara bersetuju kepada B10, B11 dan B12 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P10 dan P70, anggaran perbelanjaan pembangunan 2022 adalah diluluskan. Ahli bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah Kepala P10 dan P70 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kepala Bekalan B20 dan Kepala Pembangunan P20 di bawah Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi terbuka untuk dibahas sekarang.